Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Okey, baik. Kita sambung apa yang kita sentuh tadi ni. Syarat supaya kalimat la ilaha illallah itu menjadi manfaat bagi kamu. Kalau semata-mata mengucapkan la ilaha illallah tapi kita tidak penuhi tuntutan dia, syarat dia, tak jadi makna apa. Kalau sekadar mengucapkan sahaja semata-mata, dia tak jadi makna apa. Tapi kalau kita mengucapkan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan, baru kita kata ucapan la ilaha illallah itu ada makna dia, ada kesan, ada impact dia, ada faedah dia yang besar di akhirat nanti ni, di dunia dan juga di akhirat. Baik, syarat-syarat ini yang disebutkan oleh Imam Al-Hakami, syarat-syarat ni yang sebenarnya bukan ulama saja-saja letak 7 syarat, bukan saja-saja ulama reka-reka pandai-pandaian tak. Tapi syarat ni sebenar adalah diambil daripada keterangan-keterangan daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ada 7 syarat semuanya. Yang pertama, bila kita mengucapkan la ilaha illallah, yang pertama sekali kita mesti ada ilmu. Ada ilmu ni makna dengan ilmu kita yakin Allah itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan dia bukan sekadar itu. Kadang-kadang pelajar-pelajar semua, Ustaz nak sebutkan, kita kata Allah itu kita kata Allah saja yang boleh bagi manfaat, Allah saja yang boleh bagi mudarat, Allah yang bagi rezeki. Kita kata begitu, kita yakin begitu. Tapi dari segi praktikal, kadang-kadang melencong dengan apa yang kita yakin. Kita kata Allah yang maha memberi rezeki, tapi bila Allah uji kita dengan kesempitan hidup, kesempitan harta, wang dan sebagainya, kita tak cari Allah. Kita pi merintih, merayu, kita pi menagih simpati pada manusia-manusia yang kita rapat dengan dia. Kalau kat kawan, kecek kawan, tak sangka, merayu dekat kawan, merayu dekat adik-beradik dan seumpamanya. Jadi sebab apa kita tak minta dekat Allah dulu? Sedangkan kita tahu yang memberi ujian pada kita adalah Allah, dan yang boleh menghilangkan masalah itu juga adalah Allah. Allah yang melapangkan rezeki, Allah yang menyempitkan rezeki. Manusia ni tak boleh nak buat apa, manusia ni. Jadi kenapa at the first place kita tak minta dekat Allah? Kenapa pada yang awal-awal sekali kita tak mohon, ya Allah bantulah aku, lapangkanlah kesulitan aku, Engkaulah yang maha memberi rezeki, Engkaulah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki. Kenapa kita tak minta pada Allah, tak merayu pada Allah? Kita cari manusia dulu, kenapa? Sedangkan manusia tak boleh tolong kita. Yang ni yang Ustaz nak sebutkan pada kamu. Apa yang kita cakap, apa yang kita kata bahawa kita yakin, apa yang kita tahu, kadang-kadang dia tak synchronize dengan praktikal kita, dengan apa yang kita lakukan. Sebab itu di sini bila kita kata syarat pertama kita ucapkan la ilaha illallah itu adalah ilmu, bermaksud dengan ilmu ni kita belajar agama, akidah daripada Quran, daripada hadis Nabi, dan dia ada keyakinan Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi bila kita mengetahui bahawa Allah itu Tuhan yang esa, yang tunggal, hanya Allah yang berhak kita agungkan, hanya Allah yang berhak kita tunduk patuh, maka kita akan utamakan Allah dulu. Yang ni yang kalau dalam bahasa lain Ustaz nak sebutkan pada kamu, ada orang dia lebih agungkan bos dia daripada Tuhan. Contoh bos, kalau bos kata you hari Sabtu Ahad kena main kerja juga nah. Kita Sabtu Ahad ni lah yang hari yang kita nak rehat dan seumpamanya. Tapi sebab bos kata, tak berani nak kata no dekat bos, takut bos potong gaji, takut bos lagi tak naik pangkat kita, takut bos cari orang lain pula ke contoh. Kita pun yes bos, walaupun hati kita tu
tak seronok pun, walaupun terpaksa duk korban macam-macam, tapi yes boss. Tapi bila Allah perintahkan kita untuk jaga solat, kita pun buat loy. Bila Allah perintahkan begini kita buat loy. Kita tak ambil berat sangat. Jadi bila manusia suruh kita, ya baik. Tapi bila Allah suruh, kita buat lebih-lebih kurang. Jadi tu tanda dia yang kata tauhid tu dia tak faham betul lagi tu. Sebenarnya dalam hidup kita ni tak ada yang lebih besar daripada hak Allah. Tak ada yang lebih patut kita agungkan, tidak ada yang lebih patut kita pentingkan, kita utamakan melainkan hak Allah. Pasal Allah yang jadikan diri kita. Allah yang bagi makan, minum, segala keperluan kita. Allah yang bagi semua tu. Tiba-tiba kita mengagungkan makhluk, kita mengagungkan manusia, takut dekat hantu. Pasal sagi hantu cekik mati sagi. Padahal kita kata dah hanya Allah yang boleh bagi mudarat, manfaat. Allah yang bagi hidup, Allah yang bagi mati. Tapi duk takut dekat hantu serupa tu juga. Jadi yang ni yang Ustaz nak sebutkan, apa yang kita tahu di otak fikiran ni, apa yang kita percaya di sini dengan praktikal yang kita buat, dia tak synchronize, cacar merba belaka. Jadi kalau kita faham tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, bermaksud kita akan besarkan Allah, kita akan agungkan Allah, kita akan utamakan Allah dulu. Yang mana yang contohlah apanya perintah Allah, kehendak Allah bercanggah dengan perintah manusia. Kita tahu dah kena utamakan hak Allah, tak boleh utamakan hak manusia, padahal manusia itu makhluk. Jadi ini yang pertama, dia perlu kepada ilmu. Baik, jadi sebab tu kalau orang yang mengucapkan la ilaha illallah ni semata-mata ucapan ikut orang je. Contoh mungkinlah orang yang bukan beragama Islam, dia tengok orang Islam duk kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia pun duk ikut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dia tak ada ilmu. Dia ikut apa yang orang lain kata, maka tak ada jadi manfaat ucapan dia tu. Okey, syarat yang kedua adalah yakin. Yakin ni makna kita percaya apa yang kita kata tu, kita percaya. Bukan kita duk kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, tapi dalam masa yang sama dekat Tok Keramat tu pun nak kena jaga tu. Tok Keramat ni kalau kita langgar pantang dia segi siap. Tok Keramat ni segi kalau kita duk buat tak ketahuan kat dia siap. Jadi makna dia bila takut dekat Tok Keramat tu, makna kita dah menafikan hak Allah. Sebab Allah tak ajak kita takut dekat Tok Keramat. Tok Keramat tu bangsa jin belaka semua tu, yang lemah macam kita juga. Jadi yakin. Bila kita yakin bahawa Allah lah satu-satunya yang esa, yang tunggal, Tuhan yang patut kita sembah, kita nak pohon perlindungan, minta kat Allah saja. Nak minta hajat, minta dekat Allah saja. Bukan pergi minta hajat dekat kubur, bukan pergi minta hajat dekat macam Ustaz sebut tadi Tok Keramat dekat apa semua tu. Minta hajat dekat Allah saja. Nak minta perlindungan daripada bahaya dan seumpamanya, minta perlindungan Allah saja. Lepas tu apa lagi? Kita berdoa kepada Allah saja, memohon kepada Allah. Kita sembah, sujud, pengagungan kita, pengabdian diri kita semua totally kepada Allah. Siang, malam, pagi, petang, apanya hidup kita, jiwa raga kita, semua kita serah kepada Allah semata-mata untuk cari redha Allah. Yakin di situ dia perlu ada. Kemudian yang ketiga, bila orang yang kata la ilaha illallah ni, dia kena ikhlas. Ikhlas ni makna mengharapkan redha Allah semata. Mengharapkan redha Allah, bukanlah macam contoh, bukan kita kata dekat orang. Contoh, kalaulah ada orang yang dia memeluk Islam pasal nak kahwin dengan perempuan Melayu yang dia berkenan, ataupun dia memeluk Islam sebab dia nak dapat duit bulanan, allowance bulanan. Jadi kat situ tu tak ada keikhlasan. Bila tak ada keikhlasan, maka tak dikira lagi lah, tak di sisi Allah tak dikira lagi ucapan syahadah tu. Di sisi kita sama-sama manusia, kalau kita tengok orang tu kata la ilaha illallah, kita kata dia tu Islam lah. Tak kira lah dia ikhlas ke dia tak ikhlas. Dia solat 5 waktu pun, kalau setakat nak berlakon, kita tengok dia solat, kita kata dia tu Muslim lah. Sebab kita tak boleh nilai hati dia. Jadi orang dari segi zahir, kita tengok pada zahir saja. Dia solat, dia puasa, okey dia Muslim.
Tetapi di sisi Allah, bila kita mati nanti ni, Allah yang akan menilai keislaman kita tu. Ucapan la ilaha illallah yang kita kata ni, Allah yang akan nilai. Dan bila Allah nilai, Allah akan nilai luar dalam, zahir batin, apa yang dia buat betul tak. Jadi pengakuan la ilaha illallah yang dia ucap, ikhlas ke tak ni, ke ada niat ni di sebalik, ada niat yang lain ni contohnya. Jadi kalau tak ada keikhlasan, ucapan tu dia jadi sia-sia saja. Dan kemudian syarat yang keempat, dia perlu ada sidq. Sidq ni makna dia jujur, membenarkan. Kita kata sesuatu itu kita kotakan, bukan kecoh. Bukan macam kadang-kadang orang, saya berjanji dan bersetia, berikrar apa semua ni, tapi lepas daripada tu culah siapa tu juga, mengelak siapa tu juga. Jadi dia tak mau. Dia mesti jujur. Apa yang kita kata, okey, itu benar dari hati kita, jujur dari hati kita, kita membenarkan perkara tersebut. Kalau kamu baca dalam nota, ada lah tu dia punya dalil-dalil yang Ustaz sebut pada kamu tu, kamu boleh baca nanti insya-Allah. Kemudian bila kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini juga, dia perlu mengandungi mahabbah. Mahabbah ni maknanya cinta. Bila kata cinta, kalau Ustaz sebut cinta kepada manusia, kasih pada manusia, kita faham. Walaupun kita faham perkara tu common sense. Kasih pada ibu, kita hormat pada ibu, kita cium ibu, kita jaga kebajikan ibu. Kasih pada manusia ni kita tahu macam mana. Tapi yang kata cinta pada Allah itu, bagaimana kita nak buktikan cinta pada Allah? Dia pada perlakuan kita juga, pada tindakan kita juga. Tapi cara yang berbeza lah. Kalau kita kasih pada isteri kita, kita peluk isteri kita, kita sayang isteri kita. Kita kasih pada ibu bapa kita, ada cara dia kita kasih pada ibu bapa kita. Kasih pada anak-anak, kasih pada adik, pada abang, ada cara dia yang kita tunjukkan. So kalau kita kasih kepada Allah, cara dia adalah dengan kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kasih pada Allah, kita cinta pada Allah, cara dia adalah dengan kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hidup kamu ni, kamu cuba tengok wuduk yang kamu ambil hari ni betul tak macam yang Nabi ajar? Google tengok hadis Nabi tentang wuduk. Solat yang kamu solat hari ni, bacaan dalam rukuk, bacaan dalam sujud, doa iftitah, tahiyat, selawat, gerakan-gerakan dalam solat, angkat takbir bagaimana, rukuk bagaimana, sujud bagaimana, betul tak apa yang kita buat ni sesuai sebagaimana yang Nabi SAW tunjukkan pada kita. Jadi kalau kita nak tahu sesuai tak sesuai, betul tak betul macam yang Nabi tunjuk, kita belajarlah. Dan belajar pada hari ni mudah aja, kamu boleh Google dalam smartphone kamu tu, cara rukuk mengikut sunnah Nabi. Jadi dia akan bawa hadis-hadis Nabi, contoh dia akan tunjuk cara sujud, bacaan sujud yang sahih, bacaan rukuk yang sahih. Jadi kalau apa yang kita buat, kita ikut Nabi, bermakna kita cinta pada Allah. Tapi kalau kita tak ambil berat pun, alah tak apa, betul dah tak payahlah duk detail-detail sangat. Jadi kalau kita tak ambil berat pada tu, tak tentu lagi betul ke tak betul kita cinta pada Allah. Sebab dia tak kena lagi. Dalam surah Ali Imran ni Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu cinta pada aku, cinta pada Allah, maka ikutlah aku. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu semua cinta pada Allah, fattabi'uni, ikut aku. Ikut aku ni mana ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah Nabi. Bila kita ikut sunnah Nabi, Allah akan kasih pada kita dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Dan termasuk juga tu surah Ali Imran ayat 31. Termasuk juga yang kata cinta pada Allah ni adalah bila kita kita utamakan Allah pada setiap perkara. Kita utamakan Allah pada setiap perkara. Contohlah, pelajar-pelajar semua, kamu tengok kadang-kadang mak kamu, ayah kamu, kamu mungkinlah anak sulung, anak yang tengah ke ataupun anak yang bongsu. Selalu kadang-kadang kita kata anak yang bongsu, oi semua dia boleh,
Dulu abang tak boleh pun, dulu angah tak boleh pun, dulu acik tak boleh pun. Tiba-tiba hak bongsu ni boleh belaka. Kita kata. Jadi pada lazim dia tu memanglah ayah ke ibu ke mungkin sayang dekat anak bongsu tu lah lebih, contohnya. So bila kita cinta pada Allah, kita akan utamakan Allah dulu. Segala serba-serbi yang kita buat, kita akan utamakan Allah dulu. Jadi bila kita utamakan Allah, yang itulah tanda kita kasih pada Allah. Itu syarat yang kelima. Baik, syarat yang keenam adalah inqiyad. Inqiyad ni makna dia patuh, tunduk dan patuh. Bila kita kata la ilaha illallah, kita mengaku Allah sebagai Tuhan yang berhak untuk kita sembah, maka kita perlu tunduk dan patuh kepada Allah. Tunduk dan patuh pada Allah ni sebagaimana yang Ustaz sebutkan pada kamu, kita buat apa yang Allah perintah, kita tinggal apa yang Allah larang. Benda yang Allah suka kita buat, benda yang Allah tak suka kita jangan buat. Macamlah contoh, kamu sayang dekat isteri kamu. Kamu nak buat ke benda yang isteri kamu tak suka? Ataupun kamu sayang dekat suami kamu, kamu nak buat ke benda yang suami kamu tak suka? Ataupun kamu sayang pada ibu bapa kamu buat ke perkara yang ibu bapa kamu marah tak suka? Selalu bila kita sayang pada seseorang, kita akan buat apa yang dia suka. Kita akan cuba jauhi benda-benda yang dia tak suka. Macam tu juga hubungan kita dengan Allah. Orang yang kasih pada Allah, dia akan usaha, dia akan paksa diri buat apa yang Allah suka. Dan yang Allah tak suka, dia akan usaha jauhi, jangan buat benda yang Allah tak suka. Biasa dengar tak contoh ni, hak cerita orang hak menikah lah ni, contoh isteri ni mengandung anak yang pertama, duduk di contoh saja ni lah, tak ada kaitan dengan orang yang hidup mati pun. Duduk di kangap, isteri ni kata, abang teringin nak makan cakotiao kat Kok Diang tu, depa kata sedap. Pukul 12 tengah malam dah waktu tu. Jadi hak suami ni sayang kat isteri ni, dah lah isteri tu makan pun muntah, isteri ni pun dah nampak lagu letih lesu, teringin nak makan cakotiao pukul 12 malam ni. Duduk lena ni, kita kata contoh, menyacak naik kereta, naik motor pergi cari cakotiao tu. Pasal isteri lapang tu nak bagi dia makan. Padahal cakotiao tempat lain pun boleh juga, tapi bergagah nak pergi dekat Kok Diang tu juga. Pasal apa? Pasal isteri dia berkenan tang tu, suka rasa tu. Jadi bila kita kasih pada seseorang tu, kita sanggup paksa diri kita, walaupun mungkin berat, beban bagi kita sanggup buat. Hati kita tak ada rasa apa pun, kita sanggup buat dengan rela. Pasal kita sayang kat dia. Macam tu juga bila kita kasih pada Allah. Bila kita kasih pada Allah, kita akan buat perkara-perkara yang Allah suka. Kita akan usaha tinggal perkara-perkara yang Allah larang. So kat sini kita boleh muhasabah diri. Kita ni yang jenis buat hak Allah suka ke, buat yang Allah larang. Dan di situ juga kita boleh tengok tera mana hak kasih kita pada Allah tu. Kasih ke tak kasih pada Allah? Kita boleh tengok nilai sendiri. Kemudian syarat yang ketujuh adalah qabul. Qabul ni makna kita terima segala apa yang ditunjukkan dalam syariat ni. Bila kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Allah ajarkan kita begini-begini, Allah perintahkan kita begini-begini. Maka hati kita ni kena terima apa yang Allah sebutkan. Sama ada kita suka ataupun kita tak suka, kita reda ataupun tak reda, dia mungkin tak kena dengan kita punya benefit, personal interest, walaupun merugikan kita contoh, tapi Allah suruh hak ni, okey, Allah suruh macam ni, kena buat macam ni. Qabul, dia terima. Jadi dia terima segala apa yang Allah perintahkan pada dia. Jadi inilah 7 syarat yang perlu ada untuk menjadikan kalimat la ilaha illallah itu ada makna dia, ada manfaat pada hidup kita, insya-Allah. Jadi kalau semata-mata mengucapkan la ilaha illallah tapi tak faham makna dia, tak tahu pun apa tuntutan dia, tak jadi apa jugalah. Baik, jadi yang tu syarat la ilaha illallah dalam kita nak
mengesahkan Allah dari segi peribadatan, itu antara prinsip-prinsip dia. Baik, sikit lagi Ustaz nak tambah pada kamu. Ada orang yang manusia ni dia tolak kepercayaan tu pada Tuhan. Kita sebut macam etis, orang yang tak percaya pada Tuhan. Dia percaya alam ni jadi sendiri, segala serba-serbi berjalan sendiri, apa semua tu. Dia ada satu kisah bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Dia ada satu kisah bagaimana Imam Abu Hanifah ni berhadapan dengan golongan-golongan zindiq. Golongan zindiq ni golongan-golongan yang mengingkari kewujudan Allah sebagai pencipta. Jadi disebutkan kisah ni, Imam Abu Hanifah ni dia ada apa, perdebatan dengan orang yang tolak Tuhan ni, tolak Tuhan, tak percaya pada Tuhan. Jadi pada tarikh, pada masa yang telah dijanjikan, Imam Abu Hanifah ni sengaja dia mai lewat, biar kawan duduk tertunggu-tunggu. Jadi dikisahkan, diceritakan apanya, Imam Abu Hanifah kata, aku tadi ni waktu on the way nak mai untuk yang perdebatan apa semua tu, aku nampak ada satu kapal penuh dengan barang-barang muatan apa-apa semua ni, dia berjalan sendiri kapal tu. Tak ada manusia yang duk nak hodakan dia, tak ada. Jadi golongan-golongan yang etis ni, yang tolak Tuhan ni, kita, hei, mana boleh lagu tu, takkan kapal berjalan sendiri, takkan kapal itu bergerak sendiri, takkan barang-barang tu dia masuk sendiri dalam kapal tu tanpa ada orang yang bawa dia masuk, tanpa ada orang yang menggerakkan sampan tu. Mana boleh jadi macam tu, tak masuk akal. Jadi Imam Abu Hanifah kata, ni bahasa kampung lah Ustaz cerita kat kamu ni nak bagi mudah faham. Imam Abu Hanifah kata, yang cerita aku ni yang hampa kata tak masuk akal. Yang hampa kata alam ni dijadikan alam ni jadi sendiri, tak ada Tuhan yang menjadikan. Matahari mai 12 jam, sagi bulan pula mai 12 jam, malam 12 jam, siang 12 jam. Kita pun semua berjalan sendiri, pokok-pokok tumbuh sendiri, apa semua sendiri-sendiri. Tak ada Tuhan yang mengatur segala perjalanan-perjalanan ni. Jadi aku cerita tentang sampan tadi, hampa kata muhung, mustahil, gila ke, kecoh ke apa. Ni yang hampa sendiri kata tak ada Tuhan, semua ni jadi sendiri. Hampa kata tu apa, reasonable pula, logik akal pula. Jadi bila Abu Hanifah bagi hujah yang akal macam ni, maka golongan-golongan etis ni dia sedang kebodohan dia, dan mereka semua ni bertaubat, kembali kepada Allah. Tu kalau kita nak tengok kehebatan Imam Abu Hanifah tu. Dan apanya yang ni, kalau orang yang tolak Tuhan, orang yang tolak Tuhan, macam ni cara kita nak jawab. Manakala kalau orang yang kata ada banyak Tuhan, tadi tolak Tuhan ni, dia kata ada Tuhan tu ada banyak, ada Tuhan hujan, ada Tuhan matahari, ada Tuhan hak ni, ada Tuhan hak ni, ada Tuhan hak ni, banyak Tuhan. Jadi dalam bab ni dia ada satu dalil yang digunakan oleh ulama usuluddin, dinamakan dalil tamanu'. Tamanu' ni makna dalil yang menghalang antara satu sama lain. Jadi contohlah kalau orang yang kata ada banyak Tuhan ni, jadi kalau dia kata ada banyak Tuhan, pertamanya kalau dia kata ada banyak Tuhan, dia ni memang mustahil dah, tak boleh dah. Sebab kalau ada dua Tuhan, contohlah kalau ada dua Tuhan, Tuhan yang A dia nak pergi kanan, Tuhan yang B dia nak ke kiri, bercanggah, dia tak akan berlaku apa-apa. Maksudnya tak akan menjadi satu kesepakatan. Mana boleh seorang Tuhan nak bagi hujan tang ni, seorang Tuhan lagi kata tak boleh hujan tang ni. Dia jadi cempaka, binasa, musnah lah belaka. Jadi yang pertama mustahil jadi macam tu. Kemudian kalaulah ada dua Tuhan juga, kita kata satu Tuhan nak bagi hujan, satu Tuhan tak bagi hujan, tiba-tiba menang hak bagi hujan. Mana Tuhan hak tak bagi hujan tadi ni dia lemah. Bila lemah, dia mana boleh jadi Tuhan? Tuhan mana boleh lemah? Tuhan mestilah yang paling kuat, paling hebat, paling gagah perkasa. Jadi hak kedua pun kita kata terbatal. Jadi di sini kalau kita perhati, kalau yang pertama tu
kalau dua Tuhan ni, satu nak bagi hujan, satu tak mau nak bagi hujan, dua-dua berlawan, dia tak akan jadi manfaat apa, hancur dunia ni, pasal dia akan berlaku pertembungan. Mana boleh nak hujan dengan tak hujan di satu tempat, tak boleh, tak ada begitu. Okey, kemudian kalau satu Tuhan kalah, satu Tuhan menang, Tuhan yang nak bagi hujan, okey, berjaya. Tuhan yang tak bagi hujan, dia gagal lah. Jadi ada Tuhan yang kalah pun kita tak jadi Tuhan lah, tak boleh jadi Tuhan lah begitu. Baik, kalau kita kata apa lagi, nak bagi dua-dua terhasil perbuatan tu, hak jadi hujan pun boleh buat, hak tak jadi hujan pun dia dalam masa yang sama boleh buat, pun tak jadi juga, pasal dia memang perkara yang tak masuk di akal. Jadi di sini yang nama dia dalil tamanuk ni. Sebab tu dalam Al-Quran, kalau kamu buka dalam Al-Quran, Allah katakan, katakan seandainya di langit dan bumi ada Tuhan yang lain daripada Allah, nescaya akan rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Dia macam kena dalam bahasa mudahnya, Ustaz kata, kalau kereta dia ada dua steering, ada dua driver. Seorang nak guna jalan kiri, seorang nak guna jalan kanan. Tak tahu nak pergi mana, rosak kereta tu, hancur, binasa. Penumpang pun habis mati belaka. Pasal rosak lah. Kalau kata di tempat kerja, bos dah memang bos, yang kata penolong pengarah pun kita kata nak jadi bos juga, pening orang bawah, tak tahu nak buat mana satu. Jadi sebab tu, kalau dalam urusan dunia pun, kita kehidupan makhluk ni, kalau ada dua nakhoda, ada dua ketua, kita kata binasa, cempara pentadbiran, apatah lagi kalau ada dua Tuhan, lagilah cempara, lagilah tak ketahuan hala. Jadi ini antara perkara yang kita boleh jawab lah kalau ada apa orang duk tanya kita yang dalam bab ni, insya-Allah. Baik, Ustaz cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan kamu sama-sama dapat ambil sebuah sikit manfaat. Kita sudahi dengan tasbih kafarah.